أجمعين فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. InsyaAllah hari ini kita sambung pengajian kita dan kita membincangkan hadis yang ke-7 dari kitab Hadis Penawar Hati, muka surat yang ke-28. Jadi sebelum kita mulakan pengajian kita, itulah hari ini apa dia baru transition ni apa dia nak saving apa dia. Macam ni sonok. Sekali maghrib berapa? Baiklah. Ni tak apa, ni baru permulaan lagi. Apa yang first year merasalah kan tahun ni sembahyang maghrib apa isyak lagi pukul 7.30. Nanti sampai waktu Ramadan nanti kita buka puasa lagi sonok. Pukul apa? 5.30. 5.30 buka puasa. Habis subuh lebih kurang pukul 7 ke 8. Bukan seronok apalah. Cuma nak bagi tahu kata adalah masa dia kita puasa pendek kan. Tapi bukannya nak emphasize kata puasa pendek tu. Tapi nak bagi tahu kata untunglah kita duduk Australia kan. Kalau kawan-kawan kita duduk UK tahun ni puasa dia macam mana tak. Tapi nak bagi bukannya kata kita ni lagi bagus daripada dia atau dia lagi bagus daripada kita. Itu tak ada. Tak ada isu pun. Cuma saja hari ni sebab hari ni hari pertama kita punya apa nama perubahan masa. Cuma sahabat-sahabat dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, bila sebut masa kan sebelum kita mulakan pengajian kita ni, suka saya ingatkan macam mana Allah Taala sebut dalam Al-Quran, kata apa? Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Semua tahu makna dia. Ada yang tak tahu makna surah Al-'asr? Saya rasa semua orang tahu kan. Allah Taala bersumpah dengan masa. Allah Taala bersumpah dengan masa, wal 'asr innal insana lafi khusr. Manusia ni dalam keadaan rugi. Illal ladzina amanu, kecuali orang beriman, wa 'amilus solihat, dan orang beramal dengan amal soleh, tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, yang bagi tahu, yang pesan kebenaran, pesan dengan kesabaran. Jadi Allah Taala cerita dalam Al-Quran, dia ada kriteria dia untuk jadi orang yang beruntung. Dengan kata lain, sahabat-sahabat dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, tidaklah dikatakan Al-Quran yang Allah Ta'ala turunkan, ini surah Al-'asr ni cuma untuk ustaz-ustaz ataupun orang yang pergi kuliah. Jadi kalau kita nak jadi orang yang untung, kita belajar. Ini malam ni kita belajar, esok kita cuba sampaikan. Malam ni kita belajar, esok malam ni ke, bagi kawan-kawan kita yang tak dapat hadir, kita boleh cerita-cerita pada dia orang apa yang kita belajar hari ni. Barulah kita insya-Allah tergolong daripada golongan yang Allah Ta'ala kata apa? Orang terhindar daripada orang yang rugi. Baik. Itulah pendahuluan untuk pengajian kita pada malam ini. Jadi insya-Allah Subhanahu Wa Taala kita sambung hadis yang ke-7, mana Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita berkenaan dengan mahkamah mahsyar, mahkamah. Saya baca sekali lagi hadis yang kita bincangkan minggu lepas daripada Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada seorang jua pun di antara manusia ini kecuali pada hari kiamat nanti akan dipercakapi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yakni dihadapkan ke mahkamah Allah Taala. Maka pada waktu itu tidak ada orang lain yang sanggup menjadi juru bicara antara keduanya sebagai orang yang ketiga atau peguam. Lalu orang yang dipercakapi oleh Allah Subhanahu Wa Taala tadi akan melihat ke sebelah kanannya, maka ia tidak melihat melainkan hanya pahala kebaikan yang pernah dia lakukan ketika berada di dunia dulu. Dan apabila dia cuba melihat sebelah kiri, maka tidak melihat kecuali hanya balasan perbuatan jahat yang pernah dilakukannya suatu ketika dulu ketika berada di dunia. Kemudian apabila dia melihat ke hadapan, maka ia tidak melihat kecuali hanya api neraka. Maka tanamkanlah rasa takut terhadap api neraka dan jauhilah siksaannya, walaupun kalau kamu hanya mampu bersedekah dengan sebelah buah kurma sahaja. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, dan hadis ini dikatakan hadis yang sahih. Sahabat-sahabat dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, minggu lepas saya bagi assignment. Ya tak? Boleh jawab. Dia ada dua. Bila kita kata kesaksian palsu ni, satu kata qazaf ni. Qazaf ni dia bukan saksi, dia tuduh.
tuduh orang zina, itu qazaf. Dia tak ada sebenarnya satu hukum yang jelas berkenaan dengan kesaksian palsu, melainkan ada hadis yang menyebutkan tentang kesaksian palsu, seperti mana diuraikan Ibnu Majah dalam hadis yang ke-2363. Saya pun ambil ni ambil gambar dekat dia punya buku kan. Di mana hadis ini menyatakan bahawa kita ambil kesimpulan daripada hadis ini, dia kata persaksian palsu itu sama dengan syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, hal itu diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga 3 kali. Setelah itu, itulah nak kata di antaranya. Lepas tu satu lagi, sekali-kali kedua kaki orang yang bersumpah palsu tidak akan bergeser hingga masukkannya ke dalam hingga Allah Taala akan masukkannya ke dalam api neraka. Jadi apa yang saya nak bagi tahu kat sini, kan dahsyat tau. Kita ni kalau kita jadi saksi yang palsu, kita tuduh orang dengan sekadar atas alasan kita nak menjatuhkan orang. Sama ada kita sedar atau tidak, susahnya. Sampai macam mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam satu hadis tadi, saya ambil kesimpulan dia, nak kata orang yang bersumpah palsu ini, Allah Ta'ala automatically akan masukkan dia dalam api neraka. Dia tak ada maaf bagi semua. Itu macam itulah kita. Sebab satunya, kita kena ingat, bila kita sumpah palsu, bila kita jadi kesaksian palsu ni, satunya kita melibatkan orang yang kita zalim, kan? Jadi orang yang kita zalim ni, dia tak ada cara lain dah kecuali kita minta maaf daripada dia, kemudian barulah kita dapat kemaafan tu. Tapi bila jadi sumpah, bila kita jadi saksi palsu ini melibatkan suatu benda yang besar. Okey. Jadi di dunia ini kita boleh dapatlah dia punya benefit dia, dia punya keuntungan kalau kita dapat lawyer, dapat peguam yang hebat-hebat. Kita dapat cari saksi walaupun kita bawa tilam ke apa benda sekalipun untuk jadi saksi. Tapi di akhirat kelak tidak ada semua itu. Perkara itu yang kita kata, kalau nak kata orang akan jadi kita punya peguam, tidak ada peguam. Saksi, semuanya saksi akan jadi saksi-saksi yang adil. Siapa yang akan jadi saksi kita? Itulah tangan kita. Kalau tangan kita dahulu mencuri, tangan kita dahulu mengambil hak-hak yang bukan milik kita, maka secara tidak langsung tangan ini akan menyebut. Dia akan berkata-kata. Dia akan cakap dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, ini tangan ni, ini tak nampaklah tangan yang ada mulut kan. Imagine kalau tangan kita ada mulut. Tak payah imagine lah, nampak tak elok semacam lah. Cuma nak bagi tahu kata, waktu itu kita tak tahu macam mana, sama ada tangan ini bercakap dengan mulut ke ataupun dia bercakap macam mana, kita tak tahu. Cuma yang kita tahu berdasarkan daripada hadis, berdasarkan daripada apa yang kita belajar, semua anggota badan kita akan berkata-kata. Dia akan jadi saksi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala atas segala perbuatan kita. Andai perbuatan kita perbuatan yang saleh, maka tangan kita, mata kita, kaki kita dan segala anggota badan kita akan menjadi saksi kepada perbuatan saleh kita. Seandainya kita melakukan perkara-perkara maksiat yang sembunyi atau secara terang, apatah lagi, maka semua yang menjadi asbab kepada perbuatan maksiat itu akan berkata-kata di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak perlu peguam. Kerana pada hari itu peguam pun tak mau jadi peguam. Yang nak jadi peguam kita, yang nak jadi pembela kita adalah amal kita. Jadi sebab itulah sahabat-sahabat dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita ingat macam mana kita belajar, yang kita pernah bincang minggu-minggu yang lalu, kita pernah bincang minggu-minggu yang lalu berkenaan dengan seringan-ringan seksaan neraka, hadis ketiga. Siapa teman kita, hadis yang kedua. Hadis yang kedua, pasal 17. 3 benda yang akan ikut kita: keluarga, harta dan amal. Keluarga dan harta akan tinggalkan kita. Yang akan bersama-sama kita adalah amal kita. Maka amal inilah yang akan memastikan kita sama ada ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala atau sebaliknya. Jadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala
Di dunia ini kita tidak kalau kita jadi apa saja kerjaya kita sekalipun, semua itu tidak menjamin yang kita ni akan masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Yang akan menjamin kita masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala, yang akan menjamin kita dapat menjawab segala soalan-soalan di mahkamah Allah Subhanahu Wa Taala tadi adalah amal kita. Bayangkan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam nukilkan di dalam hadisnya, cukup menyeramkan. Di kanannya amal, di kirinya dosa, di hadapannya neraka. Cuba bayangkan, di hadapan kita api yang cukup marak menjulang, dan kita ada dijanjikan akan masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangkan kalau neraka itu depan kita. Tak payah bayangkan neraka lah. Tengok api. Tuan-tuan perempuan biasa pergi balarat. Sahabat-sahabat biasa pergi balarat. Balarat tempat mining emas. Tak biasa pergi kan? Pergi lah sekali. Saya cerita dengan saya, seronok pergi ni. Ni berjalan. Nah, dekat situ kan dia ada satu tempat, dia apa nama? Dia jana kuasa the whole panggil apa tu? Dia punya mine tu. Dia guna ni wap. Dia pakai wap. Dia masukkan ni arang dekat dalam tempat bakar. Kan? Masukkan dalam tempat bakar. Saya tengok orang tu buat kerja kan, dia angkat ambil sodok tu, masuk arang dalam tu kan. Boleh jana kuasa satu kampung. Balarat ni macam kampung pun. Saya tengok dalam tu. Memanglah dalam tu kalau sahabat-sahabat biasa pergi sekali nanti kan. Masuk pedit tu saya tak ingat. Tapi dia student price. Dalam tu bila masuk dalam tu dia satu tempat dia memang dalam tu dia buat macam zaman-zaman cowboy dulu. Saya bukan nak cerita dalam tu cowboy ke apa ke. Cuma nak bagi tahu kata dia tu ada satu tempat tu untuk dia bakar untuk bagian elektrik satu kawasan. Luas kawasan dia. Saya tak ingat berapa luas dia. Cuma nak bagi tahu kata bila dia masukkan dia masukkan arang tu, nak masukkan kat dalam tempat api tu. Nampak api tu masya-Allah duduk jauh ni. Rasa panas bahang. Tanya dia macam mana kalau sama. Buat tak kerja tu? Dia kata buat. Tapi macam mana rasa? Dia beritahu lah. Dia kata memang teruk lah. Okay. Bila saya tengok benda tu, mungkin kita tengok orang ni kerja masuk api, buat macam tu lah. Tapi kalau secara tak langsung, bila kita tengok api yang marak menjulang dalam tu, kan, panasnya haba yang ada dalam tu sampai dia boleh bagi energi untuk satu kampung. Just imagine macam mana Allah Subhanahu Wa Taala nak jadikan kita sebagai bahan bakar. Kan? Cuba bayangkan kalau kita tengok api ke apa, kita bayangkan kalau kita lah duduk dalam dia dan kita menjadi bahan bakar api tersebut, maka mungkin ketika itu kita akan rasa gerun kita. Bila nak buat maksiat, kita bayangkan api yang akan kita masuk dalam dia. Jadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala, bila hari ini kita boleh bayangkan, tapi bila kita dah bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala nanti tidak perlu bayangkan lagi. Kerana itu adalah pasti. Seandainya kita balik bertemu dengan Allah dengan amal-amal yang zulm, yang maksiat, yang tidak baik. Baik hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kita tengok perenggan yang pertama. Ya. Baris berapa ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Gerangan mampukah engkau mengangkat mukamu ke situ? Gerangan mampukah engkau mengangkat mukamu yang berlumuran dengan dosa ini di hadapan mahkamah Tuhanmu? Tiada pembantu, tiada peguam. Bila kamu menoleh ke kanan seakan mahu meminta pertolongan, maka tiada ternampak kecuali hanya amal kebaikan. Dan apabila kamu menoleh ke kiri, maka tiada yang nampak kecuali hanya perbuatan maksiat yang pernah kamu lakukan. Dan yang lebih dahsyat daripada itu, apabila engkau cuba mengangkat kepalamu, maka tidak ada yang ternampak, hanya kemarakan api neraka yang terbentang sejauh mata memandang. Dan syurga masih jauh di sana, di sebalik api yang menyala dengan garangnya. Engkau mesti melalui dan melintasi bahagian atas api neraka tadi untuk sampai ke negeri syurga yang telah menjadi idamanmu. Kau belum pasti apakah engkau akan mendapat kejayaan untuk sampai ke sana, ataupun
Entahkah engkau akan terjatuh di tengah jalan, di mana kakimu akan tergelincir dari titian siratal mustaqim yang mengakibatkan engkau akan terjatuh ke jurang api neraka Jahannam. Na'udzubillah min zalik. Jadi hamba Allah Subhanahu wa taala, mizan itu benar. Titian sirat itu adalah benar. Bayangkan selai rambut dibelah 7. Kita titi yang sebatang kayu pun rasa susah nak jalan dah. Ini kan pula sehelai rambut yang dibelah 7. Tajamnya, bukannya mudah kita nak lalu. Sahabat-sahabat, bayangkan, cukupkah dengan amal kita selama ini, dengan datang kuliah cuma pada hari ini untuk dengar ilmu Allah Subhanahu wa taala? Memadaikah dengan amal kita untuk masuk syurga Allah Taala? Memadaikah dengan apa yang kita korbankan untuk jalan Allah Subhanahu wa taala ini? Maka kita mudah untuk melalui titian sirat Allah. Rasa macam susah sangat. Sahabat-sahabat rasa macam susah tak nak masuk syurga Allah? Saya rasa sangat-sangat susah. Rasa macam tidak ada langsung peluang untuk masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Masakan Imam Syafi'i rahimahullah pun sampai dia boleh keluarkan suatu syair. Sahabat-sahabat pun sedia maklum, macam mana Imam Syafi'i sebut apa? Ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa 'ala nar jahim. Dia kata aku tak layak masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Ni siapa ni yang cakap? Dia ni siapa? Imam Syafi'i yang kita duk ikut macam mana cara solatnya. Bila kita sebut Imam Syafi'i rahimahullah, Masya Allah, hebat, jauh maqam dia berbandingan kita. Dia kata aku tak layak masuk syurga-Mu ya Allah. Adakah kita ni layak masuk syurga Allah Subhanahu wa taala? Dengan amal kita, dengan usaha fikir kita atas agama kita. Dan atas sebab itu sahabat-sahabat sekalian, seandainya terdetik dalam hati untuk melakukan maksiat, walaupun maksiat yang kecil atau besar, kita kena ingat, kita kena jelas satu hari nanti aku akan melalui satu titi yang cukup sukar perjalanannya, iaitu titian siratal mustaqim. Dan aku tidak pasti sama ada aku dapat lalui atau tidak. Dan aku tidak pasti sama ada aku akan jatuh atau tidak. Dan aku juga tidak pasti bagaimana akan aku jalan di atas titian sirat itu. Sama ada aku akan jalan dengan jalan yang baik, sama ada aku akan berlari sepatutnya kilat, ataupun mungkin barangkali cuma mengesut-ngesut, ataupun jalan dengan kepala di bawah, kaki di atas. Mana kita tahu. Sebab itulah sahabat-sahabat sekalian, kita balik kepada apa yang Allah Ta'ala firmankan di dalam Al-Quran tadi, dalam suratul As. Nak jadi orang yang untung, bukannya sekadar untung kita di dunia. Kita untung, Alhamdulillah tuan-tuan, sahabat-sahabat bernasib baik, dapat terpilih belajar di mana-mana sajalah, ini RMIT ke University Melbourne ke Swinburne ke whatever university yang ada dalam Australia ni. Kan? Bukan mudah. Sahabat-sahabat semua dah kira untung. Tapi untung kita sekarang ni untung di dunia. Bagaimana kita di akhirat kelak? Adakah kita dikategorikan orang yang untung? Jadi sebab itu kita kena refer balik dengan ayat Al-Quran yang Allah Ta'ala sebutkan tadi, dan kita rujuk juga dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ni. Bagaimana cara dia untuk kita sama-sama dapat lintas titian sirat agar tidak jatuh dan kita dapat jalan titian sirat sepantas kilat. Baik. Maka hamba Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah pada hari itu tidak ada pembantu, tidak ada peguam, tidak ada siapa yang mampu membantu kita. Yang ada cuma amal kita. Mari kita sama-sama nilai sejauh mana amal kita. Adakah kita layak masuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala dengan amal kita? Saya kata tidak. Sebab apa? Seorang tu masuk syurga Allah Subhanahu wa taala bukanlah atas dasar amal dia semata-mata, tetapi atas redha Allah Subhanahu wa taala, atas kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itu sahabat-sahabat, seandainya kita banyak melakukan dosa, banyak melakukan maksiat, jangan kita putus asa dari rahmat Allah. Teruskan berdoa, ya Allah, agar Engkau ampunkan dosaku, dosa kami semua. Dan masa yang sama kita doa, ya Allah, bantulah hamba-Mu ini untuk masuk ke syurga-Mu walaupun aku tidak layak.
Sering kali kita doa sedemikian rupa. Mudah-mudahan Allah Ta'ala adalah bagi kita peluang untuk masuk syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ditambah dengan salawat dan salam yang cukup banyak kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab apa? Tidak ada Nabi yang mampu memberi syafaat melainkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dengan itu kita ambillah peluang ini, banyakkan selawat, sebutlah Allahumma salli ala Muhammad. Tidak ada masalah, tidak berat pun lidah kita nak sebut perkara tersebut. Kita fikir tentang pengajian kita, dahsyat. Nak buat equation ke, nak buat apa benda ke, buat matematik ke, study ekonomi ke, kita fikir tentang kita punya study tu, Masya Allah, sampai mimpi lah. Saya tak tahu lah sahabat-sahabat macam ni. Saya bila saya buat research, bila dapat data tu, lepas tu tengok-tengok data, apa benda lah ni data ni, nak analyse macam mana ni. Kadang-kadang tengah tidur tu, berkut-kut isteri saya kata apa ni, mabuk ke apa. Tengah tidur, tak adalah dia cakap macam tu, tapi nak kata lebih kurang macam tu lah, kata stresnya kita boleh fikir tentang hal-hal pengajian kita sampai dalam tidur, tapi kita tak pernah fikir pun macam mana kita nak jadi hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang cukup-cukup dekat dengan dia dan menjadi kekasih Nabi dia. Baik, nah dari sekarang tentukan arah perjalananmu. Buatlah bekalan supaya engkau selamat di dalam perjalanan menyeberangi ke negeri syurga. Buatlah kebaikan sebanyak mungkin, sedikit demi sedikit akhirnya menjadi bukit. Sungguhnya pada hari itu engkau sangat berhajat kepada pahala kebaikan, walaupun hanya pahala bersedekah sebelah buah kurma. Ya sahabat-sahabat dikasihi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bila saya baca hadis ni kan, dia sebenarnya yang paling-paling agak terkesan pada diri saya. Saya tak tahu sahabat-sahabat macam ni. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam cerita dalam hadis ini, walaupun dengan sekecil-kecil amal kita, dia boleh menjadi asbab, boleh menjadi faktor untuk kita terhindar daripada azab api neraka Allah Ta'ala. Boleh menjadi asbab untuk kita masuk syurga Allah Ta'ala. Boleh menjadi asbab kepada kita berjaya melalui titian salat. Apa amal tersebut? Sedekah. Inilah berdasarkan pada hadis ini. Sedekah walaupun sebelah biji tamar. Saya sahabat-sahabat sekalian, kalau tuan-tuan pergi nanti bulan puasa kan, tak lama dah ni kita nak puasa, pergi nanti tengoklah, banyak jual kurma semua ada kat sini. Buah kurma ada, nanti apa pasar malam pun ada, jual murtabak, tak percaya, ada murtabak, ada canai biasa kan, murtabak, sate, saya sebut semua sedap. Buat makan kilat. Cuma saya nak bagi tahu kata, bila sampai satu ketika, bila sampai saat dia, sebelah biji kurma itu pun boleh menjadi asbab, boleh menjadi asbab untuk kita masuk syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Saya tak pasti sama ada saya pernah cerita kat sahabat-sahabat atau tidak. Ini kisah tentang dua orang pemuda, dua orang ahli syurga, yang syurganya berbeza tingkatan. Seorang di tingkat yang lebih tinggi dan seorang lagi berada di tingkat yang lebih rendah. Dan orang tersebut yang berada di tingkat yang rendah, dia cukup cemburu dengan orang yang berada di atasnya. Bila dia tengok, bila dia lihat, bila dia tahu rupa-rupanya perbezaan syurga yang dia duduk dengan orang yang berada di atas, bezanya cuba dengan satu zikir. Maka ketika itu dia rasa cukup menyesal. Ini orang nak masuk syurga. Cuba bayangkan sahabat-sahabat sekalian, kalau kita dengan sedekah sebelah buah kurma lagi je, kita boleh masuk syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bayangkan kalau orang tu jadi ahli neraka. Dia kata, ya Allah, ruginya kalau aku boleh sedekah sepusin ni lagi, itu hari Jumaat ke ataupun jagi ke. Kalau lah tahu masa hidup dunia dulu aku akan bagi bukan takat sepusin, segala harta yang aku ada akan aku bagi. Di dunia ni kita rasa berharga sangat. Saya pun rasa berharga. Nak masuk tabung kan. Kalau dalam wallet kita ada 10 ringgit, tak tahulah sahabat-sahabat student undergrad kaya. Tak adalah kaya. Ada lah duit kan. Makan share kan. Taklah, saya melawak. Adalah. Kadang-kadang kita nak masuk duit dan tabung tu, nak masuk, kalau masuk $1 tu mungkin lah. Okey. Kadang-kadang nak masuk $1-2 rasa berkira, tapi bila kita nak keluar berjalan tak kira lah. Adalah juga sikit-sikit. Cuma itulah sahabat-sahabat sekalian, bila kita nak sedekah, kalau kita rasa berat, kita ingat
mungkin dengan sedekah kita yang sedikit ini boleh menjadi sebab kita terlepas daripada api neraka. Sebab apa? Nabi SAW cakap. Bukan saya cakap, ini Nabi yang cakap. Dan salah satu hadis ada yang menyatakan bahawa dalam satu hadis yang sahih, saya kata tak silap saya, yang mengatakan yang juga menyatakan bahawasanya orang yang bersedekah ini akan boleh menjadi asbab, boleh menjadi sebab dia terhindar daripada api neraka. Jadi sebab itu sahabat-sahabat sekalian, jadilah orang pemurah. Dan antara sedekah yang paling afdal adalah ketika kita rasa sayang dengan harta kita. Lagi kita sayang duit kita, lagi baik untuk kita sedekah. Tu tabung dah berak. Tak ada lah. Baik, sambung hadis yang seterusnya. Surah 30, hadis ke-8. Baru satu hadis. Separuh hadis kita bincang. Hadis ke-8, tajuknya berenang di lautan peluh. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yaqumun nasu li rabbil alamin hatta yaghiba ahaduhum fi rashihi ila ansafi udhnayhi, muttafaq alaih. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seluruh manusia akan berdiri di hadapan Tuhan pencipta alam ini pada hari kiamat nanti, sehingga salah seorang di antara mereka ada yang tenggelam di dalam peluhnya sendiri sampai ke pertengahan telinganya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di keterangan, suasana pada hari kiamat adalah bersangatan panas, iaitu ketika orang ramai semua dibangkitkan dari kubur untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mereka semua berkumpul di padang mahsyar untuk dihisab dan diperhitungkan segala amal perbuatan. Janab Allah Subhanahu wa taala, kita kena ingat bila kita mati nanti, sebaik saja kita lepas alam kubur, maka akan datang pula suatu ketika yang akan kita bersama-sama akan berhimpun di padang sebutkan padang mahsyar. Dan pada padang mahsyar ini Allah Taala akan hisab, Allah akan nilai segala amal kita, sama ada dari sekecil-kecil amal sehingga sebesar-besar amal, daripada sekecil-kecil dosa hingga sebesar-besar dosa. Maka amal kita tadi akan dipaparkan, akan dipampangkan, akan ditunjuk satu demi satu. Kalau dulu di dunia kita sembunyi daripada isteri kita, kita sembunyi daripada kawan-kawan kita, maka pada hari itu kawan-kawan kita, isteri kita, orang paling rapat dengan kita semua akan nampak. Oh, rupanya ingatkan bagi kuliah ke depan tu soleh lah sangat, rupa dia tinggal sembahyang. Tak pakai juga. Maka hari itu tidak ada lagi sembunyi, tidak ada lagi benda yang kita fikirkan melainkan kerisauan kita atas amalan kita. Tak ada lagi yang kita boleh sembunyi. Sahabat-sahabat, ketahuilah kita ni di dunia ni, kita rasa kita dimuliakan. Kita rasa kita dimuliakan, ataupun kita ni tidak yalah, orang pandai kan dapat masuk mesti Melbourne. Orang kampung, kalau kampung saya tak ada kampung pula, tapi orang nak cerita kata kalau kat Malaysia tu kata, oh belajar mana? Overseas. Kan lain tu bunyinya. Kan belajar mana? Alah UKM. Unit 10. Saya pun belajar UM bukan Universiti Melbourne, Universiti Melaya lah. Seronok lah juga Universiti Melaya kan. Tapi itulah. Tak pun orang belajar mana tu MSU tau. Manajemen apa? Sains. Itulah universiti kan. Dulu KUTPM. Saya ingat lagi dulu saya masuk sekejap lah ke KUTPM. Jadi orang panggil apa, ketupat. Tak pernah ketupat pun, tapi lepas tu saya masuk sekejap je pun. Seronok-seronok. Tak, itu dari topik. Cuma nak bagi tahu kata sahabat-sahabat sekalian, maka nanti di padang mahsyar nanti kita dimuliakan bukan apa, sebab Allah Ta'ala tutup aib kita. Kita kena ingat, kalau Allah Ta'ala buka aib kita satu-satu, yang tuan-tuan sahabat-sahabat lagi tahu apa yang aib yang kita ada. Saya mungkin ada aib saya sendiri, sahabat-sahabat mungkin ada aib sahabat-sahabat sendiri. Aib ni apa yang memalukan kita lah. Sebab Allah Ta'ala lindung, Allah Ta'ala cover keaiban kita tersebut, maka sebab itulah kita menjadi mulia, menjadi baik di pandangan manusia. Kalau Allah Ta'ala dedahkan aib kita, macam mana kita tengok kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita yang didedahkan aib dia. Tengok kan, kalau Allah Ta'ala buka aib kita,
habislah. Tapi itulah, ingat, kita mulia bukan sebab kita mulia, tetapi sebenarnya Allah Ta'ala menentukan keaiban kita akan didedahkan. Jadi kalau kita tak nak aib kita didedahkan pada hari tersebut, maka kita kena elakkanlah daripada buat perkara-perkara maksiat. Banyakkan bertaubat, mudah-mudahan Allah Ta'ala pelihara kita daripada tertunjuknya segala keaiban kita tu tadi. Baik. Kemudian, maka di hari mahsyar ini juga segala apa yang berlaku di hari mahsyar ini berdasarkan kepada amal, sambunglah ni. Maka keadaan orang ramai pada masa itu berbeza-beza mengikut keadaan amal perbuatan masing-masing. Tengok dia balik juga kepada amal kita. Ada yang berkeringat ini berpeluh sampai ke 2 tumit, ada yang sampai ke 2 lutut, dan ada yang sampai ke pinggang, bahkan ada yang peluhnya sampai ke 2 telinga sehingga ia terpaksa berenang dalam lautan peluh. Masing-masing menurut hitungan perbuatannya ketika di dunia dulu. Jadi sahabat-sahabat sekalian, nanti di padang mahsyar nanti kita akan berada dalam suatu keadaan yang cukup panas. Kita bukan duduk sehari dua kat mahsyar. Kita bukan duduk sehari dua, bukan duduk sebulan dua, bukan duduk setahun dua. Suatu tempoh yang cukup panjang, suatu tempoh yang cukup lama. Ada yang meriwayatkan bahawa satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun dunia. Saya tak pasti sama ada sahih atau tidak, cuma kita nak bagi tahu kata jauh, terlalu lama sangat. Kalau satu orang kena azab, azabnya cukup lama. Jadi sahabat-sahabat sekalian, atas sebab lamanya duduk di padang mahsyar tersebut, maka peluh akibat kepanasan tu bertimbun sehingga sampai satu tahap berdasarkan pada amal, ada yang setakat tumit, ada yang setakat lutut dan sebagainya, dan ada yang sampai terpaksa berenang dalam peluh dia. Jadi kita tak boleh nak bayanglah macam mana kot ada apa dia punya partition ke, itu semua kita serah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma yang kita kena faham, seandainya dikubur kita mudah, maka jalan-jalan berikutnya akan jadi mudah. Tetapi kalau kita dikuburnya susah, maka kebarangkalian yang cukup besar yang jalan-jalan kita yang berikutnya pun akan jadi susah. Jadi semua itu bergantung pada amal kita. Jadi kumpullah amal sebelum suatu ketika nanti kita mencari-cari amal. Walaupun demikian, di sana akan ada pula 7 golongan yang dinaungi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala di bawah naungan arasy-Nya yang mulia. Mereka ialah pemimpin yang adil. Ingat, ada 7 golongan yang akan dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala. Yaumaz zilla wala zilla alaih. Dia tidak ada perlindungan, hari di mana tidak ada perlindungan. Dan 7 golongan ini yang Allah Ta'ala lindungi dengan di bawah arasy-Nya. Siapa? Pertama, pemimpin yang adil. Kemudian pemuda yang rajin beribadah, lelaki yang hatinya terpaut dengan masjid, orang yang mencintai sahabatnya kerana Allah, lelaki yang digoda untuk berzina, ia menahan diri, orang yang menyembunyikan sedekahnya, dan yang terakhir sekali orang yang mencucurkan air matanya kerana takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat 7 golongan ini. Kita tahu di hari mahsyar kelak, di padang mahsyar kelak, tidak ada satu pun naungan. Kalau kita di muka bumi Allah, kalau panas kita boleh duduk kat bawah ni. Paling-paling tidak kita masuk office kita masuk dekat kita punya department, kita masuk surau ke mana-mana ke, paling command pun bawa payung, letak buku atas kepala. Tapi pada hari tersebut tidak ada lagi naungan. Yang ada cumalah 7 golongan ini. Kalau ada highlighter, highlight tu pemimpin adil, sampai orang yang menyembunyikan, sampai orang yang menangis kerana takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya sahabat-sahabat yang kasih Allah Subhanahu Wa Taala, sebab itulah saya sering kali berpesan pada diri saya dan sahabat-sahabat, jadilah orang yang sentiasa sayang kepada masjid. Pernah, kadang-kadang dulu saya pernah masa awal-awal kahwin dulu, kata mana prioriti saya? Adakah saya patut sembahyang jemaah dengan isteri di rumah, ataupun saya patut pergi masjid untuk solat jemaah di masjid? Sahabat-sahabat rasa macam mana? Sembahyang jemaah kat rumah
dengan isteri, lepas tu baca Al-Quran, baca tazkirah semua kan. Lepas tu ataupun pergi sembahyang kat masjid. Mana kita punya keutamaan? Masjid kan. Kalau isteri-isteri macam mana? Rasanya isteri-isteri itu mana kahwin lagi. Apa nama yang wanita? Macam mana apa yang kamu inginkan? Adakah sebab saya ingat lagi masa dulu kan, bila zaman-zaman kami muda dulu, macam lah kita beza sangat kan. Dia tulis apa, mencari imamku kan. Ingat tak ayat-ayat cinta kan? Saya mencari imam, entah menunda dah. Tulis Facebook dengan awak kau. Boleh lah imam sembahyang tahajud ke apa. Tapi sembahyang-sembahyang lain suruh ni, tak saja jadi imam saya, jadi imam kat masjid. Ni jadi imam kat masjid. Prioriti kita sebagai seorang lelaki dan bakal suami, siapa yang jadi suami, kita punya tempat untuk solat bukannya kat rumah. Solat kita adalah di mana tempat azan diazankan. Bukan apa, saya pun lebih kurang kat dulu. Rasa macam nak sembahyang kat rumah ke, sembahyang jemaah dengan isteri, sembahyang dengan anak-anak. Tapi itu bukan prioriti kita. Kita punya tanggungjawab kita adalah solat di masjid. Cuba bayangkan kalau semua orang fikir kata saya sembahyang kat rumah nak tarbiyah anak-anak. Habis tu siapa nak duduk kat masjid? Tak imbang dengan Bilal. Bilal pun kata, oh tak mau, saya nak tarbiyah anak-anak juga. Masjid tutup, jadi macam gereja yang ada. Tahu. Sedangkan kita tahu, pernah kan sahabat-sahabat dengar tentang satu orang Yahudi, dia kata kita takkan, orang Islam takkan menang. Sampailah orang Islam semua solat subuh berjemaah di masjid seperti mana solat Jumaat kan. Ada tak pernah dengar? Biasa dengar kan? Ni semuanya pejuang-pejuang ni, mujahidin kan, biasa dengar kan. Jadi itulah sahabat-sahabat sekalian, saya nak pesan pada saya dengan sahabat-sahabat ni. Kita prioriti kita adalah solat jemaah di masjid, bukannya sembahyang kat rumah. Walaupun kat rumah tu kita boleh buat jemaah, walaupun di tuan-tuan sahabat-sahabat punya rumah tu sekali satu rumah sampai 12 orang macam surau dah. Okay, pergi sembahyang kat masjid. Walaupun saya bukan apa lah saya cerita, kalau sahabat-sahabat pergi, tahulah siapa yang duduk Brunswick pergi surau Brunswick, yang sebab nak sebut Brunswick pun jadi terapu dah. Apa nama kat Brunswick kan ada surau, apa nama tu? Michael tutup dah. Ni satu lagi. Apa nama? Inilah dekat Allah tu, Turki tu. Sembahyang laju kami tu. Kalau bulan puasa. Memang kalau kita pergi situ, kadang-kadang orang tegur macam-macam. Dia tegur macam-macam. Dia tegur kata, oh apa hal kamu sembahyang jemaah kedua ni? Apa hal kamu sembahyang datang lambat? Biarlah dia orang. Nak tegur kita, tegurlah. Bukannya surau tu dia punya, Allah punya. Biarlah dia nak cakap apa pun kat kita. Pergi je sembahyang. Kalau orang tu tegur kita, apa baca tak kena ke, apa benda ke, lantaklah kat orang tu. Kita buatlah cara kita perbaiki. Okay, kita baiki. Tapi pergi juga surau. Jangan kita putus asa. Sebab tempat salat kita adalah di rumah Allah. InsyaAllah Subhanahu Wa Taala. Cukuplah takat tu. Minggu depan kita sambung lagi. Kawan kita nak azan lah. Jadi insyaAllah yang baik itu daripada Allah Ta'ala, yang lemah dari firman saya. Mungkin minggu depan kita buka dengan soalan dulu, dan kita follow dengan sambung pengajian kitab kita. Jadi wallahu a'lam bishawab, yang baik daripada Allah, yang mana firman saya sini. Tanggung yang tasbih kafarah salatul asr. Allahu Akbar.